Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazkir wa naf'ul intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tawassul kitabillah sunnah rasulillah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita muka surat 99 tengah-tengah gitu. Qala muallif rahimahullah, dan ketahui olehmu bahawasanya menghasilkan takut itu dengan dua perkara. Jadi apa yang disebut oleh musannif, oleh pengarang dalam kitab ni yang kita bincangkan pada minggu lepas, bahawa terhimpun al-khauf dalam al-khauf daripada sifat takut itu 4 perkara. Yang pertama, petunjuk huda, hidayah. Kalau tidak ada takut, tak ada hidayah. Hidayah mesti takut, mesti adalah khauf. Hudan wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Yang pertama ada huda, ada petunjuk, ada hidayah. Yang kedua rahmah, hudan wa rahmah. Ada rahmah. Yang ketiga ada pengetahuan, ada ma'rifah. Dan hanya orang yang kenal dia takut. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang ma'rifah, kenal Allah Ta'ala, dia takut. Kalau tak kenal, tak takut. Kalau tidak Tuhan pun, golongan pun, kalau kita tak kenal, tak takut. Yang keempatnya ada redha. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka yang redha pada Allah Ta'ala, terima pembahagian Allah Ta'ala bagi. Dan redai oleh Allah Ta'ala liman khasyiya rabbah, bagi orang takut pada Allah. Atau kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi lah ni musannif bagi tahu lagu mana kita nak menghasilkan takut, lagu mana kita nak mujahadah supaya ada sifat al-khauf dalam hati kita. Dan menghasilkan sifat yang terpuji itu perlu ada muhasabah, perlu ada mujahadah, perlu ada mujahadah. Lagu mana? Yang pertama, dengan pengetahuan dan pengenalan. Kita sedar dengan kita tahu. Dengan kita tahu, dengan pengetahuan dan pengenalan. Kalau tak tahu, tak boleh menghasilkan takut. Jadi apa yang perlu kita tahu, apa yang perlu kita khabar dan sedar, maka mereka yang mengetahui akan kebesaran Allah Ta'ala dan akan terkaya Allah daripada segala makhluk. Dan akan bahawasanya menjadikan ia akan syurga dan api neraka, dan akan penduduk bagi keduanya syurga dan neraka, dan tiada mengetahui ia akan bahawasanya adakah ia seorang itu penduduk syurga atau penduduk api neraka, maka tak dapat tiada daripada takut ia akan Allah Ta'ala. Jadi seseorang itu ia perlu tahu, dan apabila dia tahu, pertamanya azamatullah, kebesaran Allah Ta'ala. Tahu akan kebesaran Allah Ta'ala. Nak tahu kebesaran Allah Ta'ala tu, perlu mujahadah ilmu, perlu mengaji. Pertamanya mengaji ilmu akidah. Nak tahu sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Jadi kalau tak mengaji, tak tahu, dipukul sifat yang mustahil itu, mustahil pada akal, pada sifat Allah Ta'ala,
Macam mana nak rasa kebesaran Allah Ta'ala? Tak. Yang pertama, tahu kebesaran Allah Ta'ala. Yang kedua, dan terkaya Allah daripada segala makhluk. Bukan terkaya ni maknanya ada piti banyak, Tuhan ada piti banyak. Piti tu makhluk ya. Piti pun dah tak laku, tak ada juga. Ada piti pun tak laku dah. Inflasi banyak sangat, tak ada laku juga. Maksud terkaya ni tidak memerlukan. Dan nama Tuhan tak? Pertamanya ada istighna an kulli ma siwa. Terkaya mana tak berhajat pada selain daripada dia. Yang kedua, semua selain daripada dia berhajat kepada dia. Jadi kalau orang kenal akan Allah Ta'ala ni, yang mana tak berhajat. Kita buat ibadat pun, kita berzikir kok, kita bangun qiyamul lail, kita puasa pun, tidak kata Allah Ta'ala jadi kau besar, kau agung. Jadi kalau manusia, raja kalau kita tak semua, kita tak endah. Kita tak cari, kita tak akak dia. Pak bisa mana? Tak ada lah. Tak. Manusia tak? Kalau kita tak endah, kita tak cara, kita tak ikut dia. Bisa tak? Tak ada bisa. Kurang. Tapi kalau kita hormat, kita sembah, kita itu, jadi kau bisa dia. Pakak-pakak, akak dia belakang, jadi kau bisa. Tuhan tidak. Tuhan tidak. Bukan kata kalau kita sembah, kita ikut Allah Ta'ala, kita intisab, buat Tuhan suruh jadi tu kau kuat, kau agung Tuhan tidak. Kalau buat maksiat jadi kau kuat Tuhan tidak. Tuhan terkaya daripada setiap suatu padanya. Tidak kena makrifah Tuhan tu. Yang ketiga, kita sebut nombor sini. Kita ambil cari poin. Dan akan bahawasanya menjadikan ia Allah akan syurga dan api neraka. Kita kena tahu Allah Ta'ala jadikan syurga dan api neraka sekali dengan penduduk dia. Dan akan penduduknya. Dan menjadikan ia Allah akan penduduk bagi keduanya. Pasal apa nak duduk situ? Pas kita ni nak pergi mana? Ending kita, akhirat kita. Syurga kan neraka ada dua ya. Syurga kan neraka. Dan tiada mengetahui ia seorang akan bahawasanya adakah ia penduduk syurga atau api neraka. Masuk syurga pun kerana Allah, masuk neraka pun kerana Allah. Pas lagu mana? Maka tak dapat tiada daripada takut ia seorang akan Allah Ta'ala. Apabila reti gitu, apabila tahu gitu, maka hasillah takut pada Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak tahu waktu, tak takut lah. Tak ada takut. Itu dia kata, yang pertama yang menghasilkan takut itu ialah ilmu dan pengetahuan. Qala muallif rahimahullah, yang kedua cara nak menghasilkan takut dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut. Kena tengok kepada hak takut. Dan menilik ia akan kelakuan mereka itu. Mana kita kena lihat orang hak takut pada Allah Ta'ala. Kerana kita malaikat, kita tak nampak. Melihat orang takut pada Allah Ta'ala dan melihat kelakuan mereka, melihat amalan mereka, keadaan mereka, dan mendengar akan perkhabaran mereka itu, dan dengar cerita-cerita mereka yang takut pada Allah Ta'ala. Kita kurang, tak ada mana sifat khaf Jadi caranya kita tengok pada orang yang kuat takutnya pada Allah Ta'ala. Tengok bagaimana amalan mereka, keadaan mereka, kisah-kisah cerita mereka. Nak mudah faham, musannif buat bandingnya. Jadi bandingnya nak supaya faham lah. Supaya dekat takribul zihni, supaya mudah faham. Bandingannya seperti kanak-kanak, budak-budak.
Budak-budak ni 3 sangat. Baru hidup 3-4 tahun tu. Banyak benda dia tak tahu lagi. Benda hok patut takut dia tak takut. Tak. Benda hok cuma cuci pun tak tahu apa. Ya dia orang raya dia tak tahu apa. Dia jalan nampak kereta ramal tapi tak cara dia tembok gitu je. Dia tak tahu kalau dia tak jalan, tak tengok kiri kanan ke apa, nak tepuh kereta. Tak tahu hak tu bahaya, hak ni bahaya, tak tahu. Mungkin tak tahu. Dia tak takut. Tak tahu tengok nate pun tak nak mana lagi. Dah kena tadi barrier ya. Tak kena tadi barrier. Sain belakang dengan rimah dengan beruai, nampak tu. Dia bawa tu. Sain belakang. Baik tak kenal lagi tak jumpa. Gizu pun begitu. Jangan sain dia. Tak kenal. Apalagi mana? Bandingannya seperti kanak-kanak. Tiada takut ia akan ular. Ya misal ular. Dia tengok pun ular. Awak main ni. Awak main. Dia lambung-lambung gitu. Dia kenal ular ni patut. Dia patut tak mati. Dia patut tak sakit. Dia tak tahu budak-budak. Bandingnya ibarat kita lah kita tak kenal mana Tuhan. Jadi kita kurang rasa takut. Lagu mana? Kerana bapa tu takut akan ular ni. Kerana tiada mengetahui ia kanak-kanak tu akan bahawasanya ular itu mensebabkan kebinasaan. Dia tak tahu ular tu akan sebabkan kebinasaan. Dia kaedah sebab musabab ni fikiran budak dia tak siapa lagi. Tak siapa lagi sebab musabab. Cara nak hak dia je. Jangan. Bahaya. Kita nak urah bahaya dia tak faham. Nok ada budak dah. Ai tahu urah kita tak faham. Kita pun tak pakai cek mana dengan budaknya. Kita tak ayat jangan, kita tak ayat dengan gitu dah. Kita tak urah dia. Baik tak tahu pun. Kita tahu pun. Urah pun tak faham. Jadi budak ia tak kenal ular tu mensebabkan kebinasaan. Okey, kita nak cara ular ni nak bandingkan benda nampak. Bersalah bapak bagi budak itu. Salah pak ni kita ni takut ia akan ular, takut. Bapa kita takut ular kerana mengenal ia bapak budak itu dan mengetahui ia bapak budak itu akan mudarat dengan sebab dipatut itu ular. Kerana kita tahu akibat dia ular ni kalau tak lari dia mari kat dia patut. Apabila patut sakit, apabila patut mudarat mati. Kita tahu tu lari takut. Tetapi nak misal ke mana? Tetapi apabila melihat kanak-kanak itu akan ayahnya takut akan ular. Budak-budak dia tengok. Dia tak kenal apa ular. Tapi tengok ayah ni takut. Tak ada lagi tengok ayah takut ni. Tengok ayah ni bisa seumur. Power Avengers. Ayah ni bisa seumur. Tak ada lah budak tengok ayah dia bisa sekali. Besar pada dia. Ayah dia bisa. Tapi tiba-tiba ayah dia takut ular. Bisa ular ni. Ayah pun takut ular. Dia ingat ayah dia bisa sekali. Dia tengok ayah dia takut akan ular. Dah lari daripadanya. Pakai ayah lari. Sekarang dia lari ke ayah. Ayah nak putih tak? Ni ayah takut ular. Ayah lari. Dan gemetar badannya. Kerana melihat ular itu. Ayah ketar. Tak ada tengok ayah ketar. Tak ada tengok lagi ayah dia ketar. Pahala ke mana? Dia tak terai ayah tak ayat dia ni. Tapi ayah sendiri takut. Nescaya tengok yang ni. Nescaya mengikut akan ayahnya pada ketakutan. Maka dia pun takut jugalah. Tengok ayah dia takut. Dia tengok je. Dia tengok orang yang takut ke ular. Dia takut juga. Begitu tengok. Takut katu. Ada jumpa katu. Ambo tak je jumpa. Tapi takut juga. Kecek episodenya. Takut juga. Atau takut Tuhan ustaz tu takut Tuhan takut katu. Tak boleh nak oyak. Tiba-tiba emak sorga boleh bila tak bunyi enggak takut kalah. Tak je tengok. Apa tengok orang takut katu dah.
Bahkan nescaya mengikut akan ayahnya, mengikut budak tu akan ayahnya. Ayah budak tu pada ketakutan dan merasa, mari rasa dalam hatinya akan takut. Kiranya dia tengok orang yang takut, dia pun mari rasa takut juga. Sekalipun tiada ia mengenal akan sifat ular, walaupun tak tahu sifat ular. Oh ya pun tak faham. Ular ni ada besok, tak tahu besok gapo nama rimah. Kita tak tahu. Tapi kiranya dia tengok ayah takut. Ayah terlopak, meraung, mok regah, lopak atas ayah. Tak lah berat mok. Dan ketahui olehmu bahawasanya jadi takut juga. Berkat tu dululah. Dia ada usaha sikit hari ni. Kat tu. Jadi dua benda. Pertamanya nak menghasilkan takut. Pertama makrifah kenal. Kita kena kenal. Kalau kita boleh untuk kita menghasilkan ilmu, memanfaat, kita carilah ilmu yang boleh takut pada Allah Ta'ala. Ngaji akidah, ngaji tasawuf, dan ngaji fiqh supaya ibadat kita betul. Yang kedua, kita tengok orang-orang yang takut akan Allah Ta'ala, akan ulama. Sebab itulah kata Abu ingat atau dengar Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni, satu ulama yang sangat masyhur. Orang baru juga lah, orang ramai kita. Apabila meninggal, dia banyak kitab tafsir, kitab tafsir yang sangat digunakan oleh seluruh dunia. Al-Sabuni, satu majlis, kita dengar kat media lah. Dia kata, kalau hari ini kita dihimpunkan bersama ulama, mudah-mudahan akhirat kelak dihimpunkan bersama dengan ulama juga. Jadi kita bersama-samalah dari orang-orang yang soleh, orang yang baik, orang-orang yang mana takut pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita takut di mana mereka. Mudah-mudahan keberkatan ilmu, barakah mereka mengalir kepada kita. Mudah-mudahan kita dihimpunkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Begitu kau cinta ialah surga, orang itu akan akhirat nanti akan bersama dengan orang-orang yang sayang. Dalam dunia kita nak masuk grup mana? Kalau dunia ni saya kepada orang tidak takut pada Allah Ta'ala, maka kita bersama dengan mereka di akhirat. Tapi kalau dunia kita cinta saya kepada orang yang cinta pada Allah, takut pada Allah Ta'ala, kita mudah-mudahan kita bersama dengan mereka. Wallahu ta'ala subhanallah.